Kisah misteri boleh berlaku dalam pelbagai cara. Ada yang disebabkan sifat dengki dan ada yang punya sejarah tersendiri dan ada yang menjadi persoalan hingga misteri. Dan hari ini kita nak dengarkan kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Kisah misteri boleh berlaku dalam pelbagai cara dan macam-macam situasi. Lain orang, lain cara, lain cerita. Dan hari ini kita ingin berkongsi bersama pemanggil yang terbaru dan beliau akan berkongsi kisah daripada pengalamannya sendiri supaya dijadikan iktibar bersama. Di samping menjadi hiburan, kita mengambil iktibar. Di samping mengambil iktibar, kita juga ambil sedikit cerita supaya dijadikan pedoman. Okey? Kita akan mendengar cerita baru daripada pemanggil kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh kita perkenalkan diri? Okey, hai, nama saya Hidayah. Hidayah dari? Daripada Sabah. Daripada Sabah. Okey. Asal daripada Sabah. Asal daripada Sabah. Adakah cerita ni cerita dari Sabah ataupun negeri lain? Tidak. Cerita ni dari tempat belajar. UPSI. Masih lagi pemanggil dan juga graduan daripada UPSI. Nampaknya pelajar-pelajar UPSI dan juga graduan UPSI sering diganggu makhluk misteri. Okey. Hidayah. Ya, saya. Boleh kita kongsikan cerita yang pertama untuk pemanggil kita, dan sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video lebih menarik, untuk kami produce lebih banyak dan bersemangat untuk share kepada korang semua. Jadi tolonglah, tahu Hafiz dah tak ada, tapi support sikit guys. Lepas ni dah ada, kita buat yang baru, comeback. Please tolong cepat sikit, sihat aku pisang kat sini seorang-seorang. Okey Hidayah, kita nak teruskan cerita yang pertama. Okey, cerita yang pertama ni cerita yang bagi saya biasa-biasa je, tapi agak menyeramkan jugalah, sebab time tu tahun 2014, baru masuk UPSI SEM 1. Okey, benda ni jadi dekat blok kediaman KH UPSI blok 7. Okey. Seperti yang kita tahu, kita kalau masuk SEM baru, kita akan duduk college lah kan. Okay, dalam satu rumah tu ada 6 orang housemate, ada 3 bilik. Okey, satu bilik ada 2 orang kan. Okey, pada satu malam tu kita orang berjaga hingga pukul 12 malam lebih. Buat kerja lah kan, masing-masing buat kerja. Saya duduk dekat bilik saya, roommate saya duduk dekat satu bilik. Bilik yang kedua kita orang kumpul semua, yang housemate yang lain kumpul lah semua kat situ. Lepas tu satu malam tu saya entah datang gila, sebab kita orang duduk paling bawah. Duduk paling bawah. Okay, saya dekat tingkap, duduk katil dekat tingkap. Okay, satu malam tu saya nak bergurau dengan kawan. Saya panjat keluar dari tingkap, pergi tingkap sebelah. Saya kejutkan kawan-kawan saya yang sebelah. Saya kejutkan, okey, dorang terkejut lah kan, macam biasa. Tiba-tiba kawan saya seorang stuck, tapi dia tak beritahu apa-apa. Yang lain tu gelak je. Okey, saya balik semula panjat balik ke bilik saya. Semula. Okey, Dayah kejutkan dia orang tu sebab apa? Sebab gurau je ke? Gurau je lah, biasa gurau. Diorang tengah buat kerja kusyuk, buat kerja, kita gurau. Okey, lepas tu saya balik lagi bilik saya. Pergi tingkap saya lah, bukannya dari pintu ke apa masuk di bilik diorang, tak. Dari tingkap saya sendiri masuk, lepas tu tutup tingkap, saya baring. Saya baring tu, berapa minit kemudian, dalam setengah jam tu saya baring main phone.
tiba-tiba saya dengar mengilai. Saya mengilai. Oh. Time tu dah 12 lebih, dah nak pukul 1 lebih dah kot. Okay, lepas dengar macam tu, mestilah kita takut kan, sebab saya tak pernah dengar, tak pernah nampak time tu. Okay, saya dalam keadaan takut tu, saya menggigil, saya tak boleh bergerak. Roommate saya dekat sebelah, pintu tertutup, saya tak boleh bergerak. Saya capai handphone, sampai tengah pegang phone kan, saya ambil phone tu, saya nak call kawan-kawan dekat sebelah lah, sebab takut kita tak boleh bergerak. Dia macam kita jadi tiba-tiba stuck. Okey, tapi tangan masih boleh digerakkan lah Iyalah, boleh lah. Okay, kita ambil phone tu, nak call kawan-kawan dekat sebelah, kita call seorang, mailbox. Seorang. Okay, kita call lagi yang seorang, mailbox. Kita dah keluar air mata takut, kita paksa diri, lari keluar, pergi sebelah, nangis-nangis. Okay, kawan-kawan lain panik lah, kenapa? Kita cakap macam ni je. Kenapa korang off phone? Cakap macam tu. Diorang pun macam pelik. Kenapa? Phone tak off pun, dekat sini je. Padahal saya call diorang tak dapat time tu. Lepas tu saya bagi tahu diorang saya dengar macam ni. Lepas tu kawan saya seorang ni cakap kat saya, engkau tahu tak, engkau berdiri tadi dekat tingkap tu, benda lain kat belakang kau. Dia cakap macam tu. Itu yang pertama lah. Itu yang time tu okey lagi lah, masih okey. SEM 1 tu masih okey. Itulah yang first lah yang saya dengar. Itu saya dengar. Jadi kepada penghuni-penghuni KH, ni dah ada cerita untuk korang. Jadi yang mana sekarang kan korang duduk kat rumah, korang bersyukur sikit lah. Mungkin tak ada, tapi mungkin nanti dah naik SEM balik, bangunan tu dah lama tak duduk kan. So betul lah, baca masuk bilik, masuk rumah tu, bacalah something kan, supaya jadi pemagar pada tempat korang nak tidur tu. Satu lagi, saya semasa tu lah, SEM 1 2014 tu, saya jenis yang tak percaya benda tu. Sebab kita tak pernah nampak, tak pernah dengar. Jadi kita cakap, mana aku nak tengok. Malam tu dia bagi dengar. Jadi ni memang pengalaman yang paling pertama lah ni Ya, pertama. Okay. Yang tu masa SEM 1. SEM 1. Okay, yang the next pengalaman tu bila? Kat UPSI juga ke? Kat UPSI juga, tapi dia macam mana dekat UPSI. Benda ni jadi kat UPSI jugalah. Masa tu SEM 6. Okay. Sebelum praktikal lah, SEM 7 praktikal kan. SEM 6 tahun 2016 ke 2017. Okay. Time ni kita cuti SEM. Nak naik SEM baru lah, cuti SEM atau midterm kan, tak silap. Saya pergi UKM. UKM pergi jenguk kawan saya yang tak lama dah tak jumpa. Pergi jenguk dia, jumpa dia sana, borak-borak. Tiba-tiba malam tu kita orang berborak tentang mimpi tau. Mimpi. Saya cakap kat dia, saya selalu mimpi macam ni. Dia cakap kat saya, engkau tak nak pergi berobat ke? Mimpi macam tu bukan mimpi biasa. Sebab saya selalu mimpi jatuh dari tempat tinggi, dari kapal terbang, dari mana-mana tempat-tempat tinggi. Lepas tu kena kejar anjing, kena bunuh. Saya selalu mimpi macam tu. Okay, esoknya saya balik kat UPSI. Esoknya balik UPSI. Time tu dah nak petang, dah nak masuk maghrib. Kawan-kawan yang dah sampai kat rumah tu ada 2 orang. Maksud saya 3 orang. Okay. Bila saya duduk time tu, kita dah penatkan, kita rehat lah. Kita rest, duduk ruang tamu, duduk seorang-seorang, kawan lain dekat bilik. Duduk seorang-seorang, saya buka lah surah. Saya buka surah. Okay, kita orang punya rumah sewa tu, dekat UPSI tu, dekat depan PT. Depan PT tu, pantai pula. Pintu timur. Okay, depan PT tu, jenis pintu rumah kita orang jenis sliding door, ada grill. Jadi saya buka sliding door, saya grill je, kunci. Saya buka surah, duduk seorang-seorang. Tiba-tiba dalam beberapa minit kemudian saya nampak benda. Itu first time saya nampak benda dekat luar. Dekat luar. Rumah Dayah ni depan pintu timur. Rumah Dayah ni rumah kedai? No, bukan. Perumahan teres. Perumahan teres, Okay, saya nampak benda depan pintu saya. Bukan betul-betul depan pintu lah, depan pagar lah.
Sebab saya menghadap pintu kan. Saya nampak benda. Saya nampak benda yang berambut panjang. Benda berambut panjang lah, tapi muka dia muka yang memang muka yang menyeramkan. Baju warna putih. Yes. Common lah hantu je putih. Lepas tu saya nampak tu, terus saya menggigil. Menggigil. Kawan saya berteriak, kawan keluar, yang 2 orang tu keluar. Saya terus pengsan. Dari start situ saya nampak. Saya pengsan tu, bangun je, ada ustaz, ada kawan-kawan yang lain datang. Dekat rumah atau tempat lain? Dekat rumah. Dekat rumah. Okey, lepas tu ustaz tu apa yang diberitahu pada Dayah? Ustaz tu cakap, dia cakap macam ni. Saya bangun je cakap, awak sedar tak? Saya cakap, tak. Saya dengan pakai telekung basah. Telekung tu basah. Saya nampak ada kawan yang lain, kawan lelaki lah yang datang, kawan-kawan saya rumah ni panggil kan. Ada berapa orang. Dia cakap, awak tahu tak apa yang awak cakap tadi? Saya cakap, saya tak tahu apa. Saya memang time tu saya hitam je, saya pengsan. Saya bangun je, badan lesu penat, rasa letih. Ustaz tu cakap lah, benda lain dah masuk dekat badan awak. Saya cakap Indon, saya cakap Semenanjung. Dia cakap. Okey. Start daripada situ Dayah dah boleh nampak benda-benda. Saya dah boleh nampak. Atau sampai sekarang sebenarnya Dayah ni, atau boleh saya cakap hijab terbuka? Alhamdulillah sebenarnya dari start 2016 tu hijab terbuka sampai 2019. So 6-7. Okey. Sekarang okey lah. Alhamdulillah sekarang okey, tak ada apa, tak pernah nampak. So bila tak nak nampak dah. Tak nak nampak dah. So bila hijab dah terbuka ni, basically mesti nampak macam-macam yang banyak lagi pengalaman lah kan? Ya betul, banyak, terlalu banyak. Okey. Selepas tu hijab dah terbuka, apa lagi peristiwa yang berlaku pada Dayah? Yang peristiwa yang ketiga saya nak cerita ni time praktikal, SEM 7 praktikal. Okey. SEM 7 praktikal, saya berpraktikal mengajar di Melaka. Okey. Dia sempadan dengan Negeri Sembilan, Kemencih. Kan? Hari pertama saya pergi sana, kawan saya dah ada sana, dia dah bersihkan rumah apa semua. Saya lambat sampai. Hari pertama tu hari Rabu saya sampai. Hari Rabu jumpa pengetua, macam biasalah kita angkat kemas-kemas bilik apa semua kan. Masuk dalam rumah tu ada 3 bilik. Bilik pertama master room, ada toilet. Bilik kedua biasalah kosong, bilik ketiga kosong. Lepas tu dapur. Dia memanjang lah, rumah tu memanjang. Lepas tu hari pertama tu tak ada apa jadilah. Esoknya pergi sekolah. Esoknya hari Khamis pergi sekolah macam biasa. Pergi sekolah hari Khamis. Malam tu balik dari sekolah, malam tu kita orang mandi-mandi, makan macam biasalah, kita happy lah dapat sekolah apa semua kan. Di sekolah kenal kawan baru apa semua. Malam tu kita orang tidur. Dalam pukul dah tidur. Dalam pukul berapa yang jadi tu tak tahulah. Malam tu saya dengar ada dekat dek tu ada benda berlari. Benda berlari tu berlari, betul-betul berlari. Bukan macam kucing, benda yang macam berat berlari atas dek. Okey. So benda ni bukan Dayah seorang je dengar? Saya tak tahu lagi kawan saya dengar. Tapi malam tu saya rasa saya je lah dengar kan. Sebab kawan saya nampak diam je. Saya je buka mata, dengar benda tu. Saya tidur. Saya tidur. Kedua kalinya saya terbangun sebab saya dengar apa? Saya dengar pintu kena ketuk macam nak roboh. Macam dia nak robohkan pintu tu. Dalam keadaan yang ganas lah. Betul. Okey. Lepas tu saya abaikanlah, kita pun takut kan, tapi kita takut nak berdiri, nak pergi tengok apa semua. Jadi saya paksa diri tidur. Yang tu sekitar jam berapa? Dalam pukul 1 kot. Dalam pukul 1 lah. Agak lewat lah kalau orang manusia nak ketuk macam tu. Betul. Sebab yang dekat sekitar tu sebelah rumah kosong. Depan rumah ada orang. Sebelah rumah dia satu tingkat, kita orang tingkat ke-5. Satu tingkat tu ada 5 rumah. 2 rumah je berpenghuni, 2 lagi kosong.
Okay. Betul. Okay, esoknya tu kita orang bangun macam biasa, pergi sekolah macam biasa. Lepas tu balik sekolah, kawan saya cakap macam ni, Dayah, esok habis sekolah kita pergi ke Menceh ya, macam tu, pergi rumah pakcik. Saya cakap lah, kenapa? Tak naklah, engkau pergilah seorang-seorang. Dia cakap ni, aku tak nak tinggal engkau seorang-seorang kat sini. Kenapa? Aku okey je lah, engkau pergi je lah. Dayah, Sabtu Ahad tu cuti, tak ada orang ni nak tengok kau sini. Tak payah, pergi je. Dia marah dia marah saya macam ni. Engkau tahu tak semalam kita kena ganggu? Saya dah macam, oh dia tahu ke? Dia tahu ke? Lepas tu rupanya dia tahu juga. Satu lagi, dekat tingkap kita orang masa keesokannya tu yang kena ganggu tu kan. Esoknya tu kita orang bangun. Saya bangun. Saya tengok tingkap. Tingkap tu dia tak ada koridor tau dekat tingkap tu. Tingkap tu betul-betul dekat kita orang punya bilik. Kita orang kalau kita keluar dari pintu, tu kita toleh kanan pagar, lepas tu terus ke bawah, tak ada apa dah, tak ada koridor. Tingkap tu pun tak ada koridor lah. Maksudnya kalau kita buka tingkap tu, kita terjun situ terus jatuh ke bawah lah. Faham? Macam tu. Okay, dekat tingkap tu saya nampak benda bercakar macam kucing cakar. Tangan jari, kuku jari dari atas sampai ke bawah. Saya fikir kucing juga kan. Ingatkan kucing. Tapi fikir balik, macam mana kucing boleh panjat kat situ? Tak ada tempat pun dia nak bertahu, nak meniti kat situ. So kesan tu panjang jugalah. Dari tingkat berapa tadi? 5 kan? Saya punya rumah tingkat 5, tapi kesan tingkap tu kan dari tempat tingkap saya je lah maksudnya. Okey, faham. Tingkap saya je, tingkap orang lain tak ada, depan rumah tu tak ada. Berani sangat kucing tu. Apa dia? Berani sangat kalau kucing. Betul lah. Lepas tu kalau kucing pun, kalau fikir logik, kalau kucing nak meniti kat situ tak ada tempat. Dia bukan cermin sliding door ke apa, yang cermin lama tu. Buka satu cermin macam tu. Cermin macam yang kat sekolah tu lah. Betul macam tu. Lepas tu kawan tu ajak lah, dia marah sebab dia cakap semalam kita kena ganggu macam tu. Saya pun macam terdiam. Okay, kita ikut dia. Sebab saya pun dah takut sebab dia cakap macam tu. Saya macam, kita nak sedapkan hati sebab aku mimpi kot. Tapi dia cakap macam tu, kita kena pergi juga. Hari Jumaat tu habis sekolah terus pergi ke Menceh. Pergi ke Menceh, habis sekolah je pergi ke Menceh, kena ambil ke Menceh. Dalam lepas maghrib saya sampai dekat rumah pakcik dia tu, saya dah nampak benda dah depan rumah menunggu. Saya nampak macam-macam. Bukan satu. Bukan, sebab seolah-olah saya tengah ditunggu. Saya rasa macam tu. Benda yang Dayah nampak tu, dia seolah-olah tak nak bagi Dayah masuk ataupun macam mana? Dia bukan tak bagi. Dia nampak kita macam dia nak makan kita, dia nak dekat-dekat dengan kita. Okey. Saya masuk rumah, saya menangis. Saya menangis tanpa sebab. Saya tak boleh bercakap, saya menangis. Dia bukan menangis macam menangis je. Tak. Saya tak bersuara tapi air mata keluar. Menangis macam tu. Kawan pun dah tahulah kita memang sakit. Sebab saya memang sakit. Kawan memang tahu saya sakit. Lepas tu diorang pun panggil ustaz. Ustaz datang je, dia pegang saya dah tumbang. Saya dah pensan dah. Macam tu. Lepas tu bila dah bangun, macam biasalah, saya tak ingat apa-apa. Badan saya lebam-lebam. Memang kalau saya dah pengsan macam tu, lengan memang akan lebam. Macam kesan orang pegang tu. Biru, dia jadi biru. Okey. Yang kesan tu adalah masa Dayah kerasukan tu, ada kawan-kawan yang pegang tangan semua tu? Bukanlah? Tak. Bukan, sebab dia kalau tangan pun pegang kita, dia akan merah tau. Tapi ni dia jadi biru. Okey. Macam tu. Okey. Lepas tu ada satu, dalam masa praktikal lah, ada satu malam tu student saya pernah nampak saya berjalan. Sebab kan
Kita pun memanglah selalu pergi tengok student, tapi pukul 9 diorang dah masuk kan. Ada satu malam student nampak saya berjalan diorang nampak dekat diorang punya dorm dekat tingkat atas. Diorang nampak saya berjalan pergi ke kelas. Waktu dia nampak pukul berapa? Dia cakap dalam pukul 12 lebih. Pukul 12 nampak. lebih nampak Dayah berjalan menuju kelas. Ke kelas. Masa tu Ke lampu kelas dalam saya. keadaan terbuka atau gelap? Lampu. Lampu ialah. Yang Macam ni gelap tu. dalam sekolah tu, dia laluan saya nak keluar daripada saya punya flat tu ada lampu. Bila nak ke kelas tu dia gelap. Dia nampak bahagian situ, dia nampak saya pergi berjalan ke kelas. Yang saya tahu tu sebab esoknya dia bagi tahu saya, dia tanya, cikgu pergi mana? Cakap saya tak pergi mana-mana. Saya dekat ni je. Okey. Itu antara satu yang student saya yang pernah cerita yang dia nampak saya. Dan satu kes juga pernah berlaku dalam kelas. Dalam kelas saya pergi mengajar macam biasalah. Okey, masuk kelas. Ini siang tau, bukannya malam. Pergi kelas. Dalam kelas tu student tu letak cermin yang tak tergantung lagi atas meja. Okey. Dia letak. Saya masuk, saya tak duduk lagi, saya tanya macam ni. Siapa letak cermin ni? Saya cikgu, kami belum gantung lagi. Okey. Saya duduk je, saya tengok dalam cermin tu benda bergantung dekat atas. Ada benda bergantung dekat atas. Bukan kepala saya lah, macam dekat belakang dinding tu ada benda bergantung. Tapi saya tengok daripada cermin. Okey, dia dekat whiteboard ke? Ya, dekat atas whiteboard macam tu. Dia Jadi bergantung bertenggek macam tu. dalam keadaan dia tengah memerhati Dayah. Yes. Okey. Lepas tu saya terus menggigil, menangis. Saya menangis. Lepas menangis tu saya dah kerasukan, tak ingat apa. Lepas tu sedar-sedar ada ustaz yang mengajar kat situ juga. So masa tu Dayah diobatkan dalam kelas yang sama lah. Iya, betul. Habis sebab dia tak nak student lain akan kecoh kan. Jadi saya kelas tu ditutup, saya duduk di situ dengan beberapa ustaz, ada ustazah duduk situ. Okey. Ada lagi kalau nak tahu lagi sebab saya banyak pengalaman, banyak cerita pengalaman saya tentang ni. Sebab time saya sakit. Jadi banyak berlaku time saya praktikal. Okey. Ada satu masa time ni tengah mesyuarat tau. Mesyuarat semua guru ada. Semua guru ada, pengetua ada. Okey. Saya duduk tengah-tengah, bukan tengah-tengah lah, maksudnya ada kelompok cikgu lagi duduk tengah-tengah. Saya tiba-tiba menggigil tau sebab saya nampak benda di belakang cikgu lain. Tengah tengok saya. Okey, maksudnya Dayah nampak satu atau banyak? Tak, satu je. Satu je dekat Yang seorang satu je. cikgu. Okey. Belakang cikgu tu satu benda berdiri, hitam, betul-betul hitam, tapi dia berambut tau. Rambut panjang macam tu. Dia di belakang cikgu. Saya terus menggigil. Menggigil, kawan saya pegang saya, dia tahu saya dah nampak benda dah. Saya cakap saya nak keluar. Sebab benda tu nampak saya. Dia tengah macam, pandang Dayah lah. Dia pandang saya jadi macam aku nak keluar dari sini. Dah kita time mesyuarat kan, takkanlah nak keluar macam tu je. Saya menggigil sampai saya pingsan. Lepas tu dibawa saya, sedar-sedar saya dekat bilik kesihatan. Ada ustaz lagi. Banyaklah pengalaman saya dekat praktikal tu. Yang paling yang tak boleh belah, saya bukan selalu lah, kadang-kadang ada satu masa saya pernah bercermin. Kita bayangkanlah awak bercermin kan. Awak bercermin, awak menampak muka awak lah. Betul. Saya sedang bercermin tu, saya tengok muka saya tengah senyum dekat saya. Senyum sinis dekat saya. Padahal masa tu Dayah tak senyum lah. Tak, saya tak senyum. Saya jadi macam siapa? Saya lari, naik atas katil, tutup selimut, tidur. So masa Dayah lari, bayang kat dalam cermin tu stay atau lari juga? Saya tak nampak.
Saya tak nampak sebab saya takut nak toleh. Oi. Saya lari je. Yang ni aku agak meremang. Sebab benda tu benda tu selalu benda tu selalu jadi. Yang kat cermin tu. Yes, Allah. selalu jadi. Okey. Yang ni Dayah ada minta maaf tanyalah kalau ada saka ke macam mana? Ada ke? Sebenarnya kalau ikutkan sejarah perubatan saya, sebenarnya saya ada, macam mana nak cakap, ada orang hantar. Ada First orang lah. hantar. Itu yang sebab saya nampak ni, sebab benda orang hantar kat kita. Saya ada benda yang dekat badan saya ni membuatkan saya nampak benda tu. Dan benda yang dalam badan ni, benda tu yang nampak, bukannya saya tapi menggunakan mata saya. Lepas tu benda orang hantar satu. Lepas tu dalam ni juga mungkin ada keturunan tu lah. Orang dulu-dulu kita punya atuk nenek kan dulu-dulu ada bela-bela. Itu ada jugalah. Oh, okey. Jadi Dayah pernah tak terima mimpi yang seseorang ke atau siapa bagi barang kat Dayah? Itu tak pernah. Tak pernah lah. Tak pernah. Sebab kalau orang ikutkan, kalau mimpi bayi, itu kemungkinan kita menerima, menyusukan bayi kan, menerima. Tapi tak pernah lagi. Tapi benda tu memang ada keturunan kita orang. Oh. Dan saya selalu nampak benda tu. Okey. So tadi Dayah cakap Dayah dah start boleh nampak itu ini kan. Tapi sebenarnya benda tu yang nampak tapi menggunakan mata Dayah. And Dayah memang sure lah benda tu yang nampak bukan Dayah. Maksudnya macam ni lah, bila saya pun tanya ustaz. Ustaz tu cakap sebenarnya bukan diri kita yang nampak, tapi dia menggunakan mata deria kita lah. Deria mata kita ni, deria melihat kita ni, mata kita. Sebenarnya dalam badan kita ni, dalam badan saya ni adalah time tu. Ada benda. Okey. Macam tu. Mungkin ada pengalaman lagi yang nak ditambah dalam cerita selepas ni? Pengalaman time saya di UPSI lah. Okay, yang pertama pengalaman saya di studio grafik UPSI, sebab saya ambil kos pendidikan seni. Okay. Jadi saya selalu berada dekat studio. Okay, yang first ni studio grafik yang bilik tengah. Entahlah, saya tak tahu macam mana bilik grafik lah. Okay, time tu petang. Okay, tengah duduk dekat lantai tau. Lecturer tengah terangkan ini apa kena buat, ini apa semua. Saya tengah buat kerja dengan kawan saya. Tapi tiba-tiba saya nampak dekat cermin gelap. Tapi kita dekat dalam ni nampak yang kat luar kan. Saya nampak benda dekat luar. Benda dekat luar tengah berdiri intai kita orang kat dalam. Alamak. Okey. Cermin luar tu tak nampak dalam, tapi yang dalam nampak luar kan? Ya, so betul. Dayah masa tu ada dekat belah dalam? Belah dalam. Okay. Saya nampak benda dekat luar. Satu? Apa dia? Satu benda ke ada banyak? Satu benda. Jadi masa dia tengah tinjau tu, dalam keadaan yang dia nampak ataupun tengok ada siapa kat dalam? Dia tengok kita lah. Bukannya tengok saya pun. Dia tengok kita semua, kita yang berada dalam bilik tu. Okey. Saya nampak sekali je. Saya tunduk. Saya tunduk, saya menangis. Sebab kita takut kan. Saya lagi takut bila nampak macam tu, nanti benda tu nak masuk dekat saya. Sebab ikutkan kalau ustaz yang berubat dengan saya, dia cakap saya ni ada satu lubang yang benda-benda luar pun mudah nak masuk. Jadi saya takut benda tu. Bila saya dah menggigil, okey, pengsan. Macam tu je lah, pengsan. Pengsan tu kawan-kawan cerita lah. Sebab saya pengsan tak tahu, tak sedar apa. Dia orang angkat saya pergi rumah ke mana entah. Sedar saya kat rumah. Dekat rumah. Tapi time tu ustaz tak ada. Saya dibiarkan tidur, bangun, sedar macam tu je. So tak sempat berubat lagi yang masa tu? Lagi. Maksudnya dia macam tu lah. Jadi saya tertanya lah, yang benda yang tinjau dari luar tu, rupa dia macam mana? Kalau ingat atau boleh describe sikit ke? Dia rupanya rupa bentuk muka manusia.
Tapi rupa bukan rupa manusia. Oh, okey. Dia dalam keadaan kotor, sekotor-kotornya, dan dalam keadaan muka yang gelap. Macam kalau kita nampak macam muka terbakar, Oh, okey. muka buruk lah macam tu. Okey, faham. Tapi menyeramkan. Okey. Lepas kejadian tu, Kak Upsi nampaknya ni macam koleksi cerita seram Upsi Sebab saya banyak nampak kat Upsi lah. Sebab memang Upsi pun terkenal dengan benda-benda macam tu juga kan. Betul. Okey. Dekat Kat mana lagi? dekat fakulti muzik Fakulti ada Muzik. juga. Yes. Kalau siapa-siapa budak Upsi mesti tahu. Kalau studio seni, dia belakang studio seni adalah fakulti muzik. Dan fakulti muzik pun memang terkenal dengan benda tu. Satu masa ni time saya buat karya FYP, duduk dekat studio logam. Okey. Logam. Time tu pintu belakang terbuka luas. Dah nak maghrib terbuka luas. Saya duduk seorang sebab saya jenis dekat usia dah jalan seorang-seorang, buat kerja seorang-seorang. Time tu saya seorang masuk studio tu. Saya ternampak benda dekat bukan tingkat dia, kantin belakang tu. Kantin fakulti muzik tu, saya nampak benda dekat situ. Benda dekat situ baju putih. Baju belakang. putih, rambut tapi tak panjang. nampak muka. Rambut panjang tapi tak nampak muka dia. Dah nak masuk time tu senja dah. Dah nak masuk maghrib. Saya nampak, saya belah macam tu je. So Daya tak ada masa tu nangis ke pengsan? Tak ada, saya terus belah. Ke sebab mungkin Belah. masa tu Daya dah terbiasa sikit dengan benda-benda macam ni? Sebab mungkin yelah, saya dah terbiasa. Tapi kadang-kadang kalau benda yang macamnya saya duduk kat situ, saya tak boleh lari. Itu jadi saya ni. Kalau saya boleh lari, saya boleh Kalau lari. benda tu macam tengah memahati ke, mungkin Daya akan itu takut lah. bahaya. Itu bahaya sebab dia macam rasa dia nak masuk dekat kita, macam tu kita rasa. Okay. So mungkin ada cerita last boleh kongsi bersama Okay. dengar? Yang paling last, paling syok, saya dekat studio dekat bentuk hiasan dalaman ID. Okay. Depan studio logam. Depan studio Okay, logam. Tingkat atas. Time tu kelas petang. Saya tengah duduk. Time tu ada lecturer, ada ketua jabatan. Tengah duduk. Saya tengah duduk nak start kelas, duduk tu. Tiba-tiba saya nampak di belakang lecturer. Saya nampak bukan satu, saya nampak banyak. Saya nampak nenek bongkok pakai tongkat. Saya nampak benda putih. Benda putih rambut panjang. Belakang lecturer. Yes. Okay. Tengah tengok saya. Time tu kaki saya dah menggigil. Kawan sebelah, time tu saya seorang je, budak SEM 8 time tu. Yang lain tu semua budak-budak yang SEM 1, SEM 2. Diorang tak tahu sejarah kita ni memang tak sihat. Tapi lecturer tahu. Dia nampak saya, dia cakap macam ni, Daya, jom pergi masuk bilik saya. Saya tak bergerak dah. Saya tak boleh bergerak. Saya menangis, terus pengsan. Tapi dalam saya pengsan tu, ada satu masa saya tersedar, saya nampak benda banyak merangkak nak pergi dekat saya. Benda yang tak pakai baju. Alamak. Okay, jap masa tu dalam keadaan pingsan, tersedar sekejap lah. Yes, saya tersedar. Dan time tu juga saya nampak 9 orang lelaki tengah tahan saya. Allah 9 orang. Saya cakap macam ni, ini aku, ini Daya, tolong lepas. Diorang tak lepas sebab diorang cakap diorang tak percaya. Bukan dia. So time tu saya kerasukan. Okay, masa Daya nampak ada 9 orang yang tengah merangkak kejar tu, Daya tengah dipegang atau tengah didokong untuk bawa ke satu tempat? Saya tengah dipegang oleh 9 orang. Oh, okay. Lelaki. Okay. Yang di belakang yang saya nampak tu ada benda-benda lain yang merangkak. Banyak. Bukannya satu. Lebih daripada 5. Alamak. Nak dekat saya. Nak pergi dekat saya. Saya cakap, saya tersedar, saya cakap macam ni dekat kawan yang memegang ni lah. Saya cakap, lepas, ini Daya. Cakap, ini aku. Tapi diorang tak percaya. Sebab
Sebab dia mungkin dia tipu ni jin macam tu. Tapi dalam tu saya dalam keadaan yang teramat sakit sebab 9 orang lelaki pegang kita, tahan kita, kaki kita, tangan kita, apa semua. Yelah, mungkin sebab masa tu kudrat dayah pun dah lain, mungkin dah luar biasa. Betul, kita pun dah lemah. Sebab tu diorang saya pengsan semula, sedar saya dekat rumah. Jadi sebenarnya best cerita koleksi Upsi ni. Ada tak last cerita boleh payung kat dorang ni sebelum kita tutup, kita wrap? Last cerita Kat Upsi juga. Bitara Siswa. Okey, Bitara Siswa. Okay, Bitara Siswa. Time tu kita orang ada buat perjumpaan. Time perjumpaan apa saya dah lupa. Perjumpaan, saya datang dengan seorang diri. Okay, saya duduk dan kawan-kawan lah, semua ada kawan-kawan, semua ada kat situ. Tengah berborak-borak, saya nampak benda dekat, kalau dekat Bitara Siswa tu, kalau kita duduk tengah-tengah, dia banyak penjuruan, banyak pintu kan. Ada satu pintu saya nampak benda dekat situ. Benda orang cakap dulu apa, dekat Upsi ni ada popular tau satu hantu perempuan, tapi saya tak tahulah yang saya nampak tu benda tu ke apa. Hantu perempuan yang famous masa 10 bulan 10 ke? Yes, betul. Okey. Dekat situ saya nampak benda tu, benda perempuan, panjang rambut, biasalah panjang rambut macam tu. Saya nampak dekat situlah saya nampak, terus saya pengsan. Okay. Dan kawan-kawan cerita dekat saya, kawan-kawan angkut saya naik kereta, saya mengamuk-ngamuk apa semua, saya nampak benda, saya tunjuk benda tu. Okay, yang Dayah nampak tu rambut panjang, baju putih. Yes. Bukan seperti yang Dayah nampak dekat fakulti muzik yang belah atas tu. Tak, fakulti muzik dia lagi banyak tau. Dia bukan satu benda. Alamak. Fakulti muzik dia main studio seni yang kat belakang. So walaupun diorang ni rambut panjang, baju putih, tapi rupa diorang lain-lain lah. Rupa dia macam ni tau. Kalau yang benda yang panjang ni, kita jarang nampak muka diorang. Sebab benda hitam je kita nampak. Kalau kita nampak pun mata. Macam tu. So Dayah yakin lah bukan benda yang sama lah yang Dayah nampak Bukan. Dekat ni tempat lain, dekat tempat lain ni dia lain juga. Tapi yang kalau yang putih tu fakulti muzik tu memang benda lain lah, bukan. Okey, rasanya cukup lah untuk kita punya perkongsian yang mostly boleh kita cakap ni koleksi seram Upsi lah. Benda ni sebenarnya boleh jadi dekat mana-mana lah, bukan saja sekolah, universiti and lain-lain. Sekolah pun boleh jadi sebab kebanyakan kat sekolah ni yang diceritakan lah, tapak sekolah ni tampak kubur tentera Jepun, wallahualam. Tapi ada juga kisah-kisah yang diceritakan mana-mana sekolah tentera Jepun punya cerita familiar lah. Jadi yang kat Upsi pun bukan Upsi saja, universiti lain mesti ada sejarah tersendiri, ada cerita tersendiri. Kalau Upsi, mana budak Upsi dia tengok dia mesti tahu sejarah 10 bulan 10 kan, tiba-tiba Upsi akan diam sekejap. Tapi mungkin budak yang baru masuk dia tak tahu. And universiti lain juga yang tua-tua macam UUM, banyak juga kisah. UiTM confirm banyak cerita. Jadi kat sini sebenarnya benda ni memang ada, cuma macam Dayah ni sebabkan dia dah ada salah satu lubang di badannya yang menyebabkan benda tu boleh masuk, nampakkan hijabnya terbuka hingga menampakkan benda-benda sekitarnya lah. Mungkin kalau aku sendiri nampak pun belum tentu iman aku kuat. Walaupun aku nak nampak, masa boleh kata jantung masa macam nak pecah dia kau tengok Betul. Tu yang nangis tak boleh nak bercakap. Betul. Okay. So mungkin Dayah boleh bagi sikit nasihat lah kan. Macam sekarang mungkin Dayah dah tak nampak kan? Alhamdulillah tak pernah dah. Mungkin boleh kongsi apa yang diamalkan hingga sekarang dah jadi lebih baik lah kan, dari segi dulu tu dah boleh nampak, sekarang tak boleh nampak. Apa amalan yang boleh dikongsi dengan pendengar semua? Okey, yang first ni kita kenalah rujuk dengan orang yang lagi pakar kan. Macam contoh ustaz, saya berubat dengan 14 ustaz. Sepanjang saya sakit, saya berubat dengan 14 ustaz. Ustaz yang terakhir saya, alhamdulillah lah, sepenuhnya saya totally sihat lah, alhamdulillah. Yang amalan-amalan ni sebenarnya daripada kita baca Al-Quran, solat apa semua tu kan, amalan manzil apa semua, salah satunya adalah diri kita sendiri sebenarnya.
diri kita sendiri, sebab benda tu lemah sebenarnya. Betul, kita lagi kuat daripada benda tu. Jadi diri kita sendiri kena lawan. Kepada yang pernah sakit ke, tengah sakit ke, saya bagi nasihat atas pengalaman saya, lawanlah benda tu. Jangan biar benda tu yang kuasai kita. Betul. Kalau kita dengar Dayah sampai 14 ustaz, yang mana baru 3-4 orang ustaz dah mengalah bawa ke doktor. Pada saya lah mungkin salah, sebab kadang-kadang rawatan yang moden ni atau doktor, dia tak boleh nak trace benda-benda macam ni. Betul. And kita kena yakin benda ni kerja alam ghaib, and kita kena beriman dengan benda-benda macam ni. Cumanya bukan taksub lah. And betul. Kita juga disuruh untuk jumpa dengan orang yang betul. Sebab tu adanya perubatan ruqyah, kan. Kalau benda tu tak betul, tak ada benda-benda macam ni. Sedangkan dari dulu pun zaman Nabi pun dah ada golongan jin apa semua, kan, yang cuba untuk serang Nabi, untuk sesatkan Nabi, kan. Jadi kat situ kita kena ambil iktibar lah supaya dia kuat. Sebenarnya benda tu kacau masa kita tengah amalkan amalan macam baca Quran atau nak dekatkan diri dengan Tuhan ni, sebab dia tahu bila kita dah buat amalan tu, dia akan susah nak masuk dalam badan kita. Betul. Dan sebab dia takut lubang tu makin tutup, dia kacau lah nak lubangkan iman kita. Ya, betul. So mana yang kat luar sedang mengalami gangguan yang berubat, jangan mengalah lah. Mungkin bukan sekarang rezeki untuk baik, mungkin akan datang. Cubanya jangan mengalah. Benda ni kita kena kuat. Kita manusia, kita khalifah. Okay? Betul. So terima kasih Dayah sebab sudi berkongsi dengan kita. Mungkin kalau ada perkongsian part 2 yang korang kalau nak, boleh drop komen di bawah nak part 2 dan kita akan request. Boleh Dayah? Boleh, insyaAllah boleh. Okay, kalau Dayah pun okey, apa lagi, komen kat bawah. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video yang lebih menarik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.